Saya Muhammad Adi Fikri bin Azli bersama ahli kumpulan saya Ahmad Syakir bin Omar dan Muhammad Hafizul bin Muhammad Syed. Kami di bawah penyeliaan Encik Aizal bin Muhammad Hamzah. Kami ingin membentangkan tentang projek kami yang bertajuk Automatic Remote Control. Kita mulakan dengan pengenalan daripada Ahmad Syakir. Pengenalan. Babak permulaan pandemik virus berbahaya ini berasal daripada Wuhan, China. World Health Organization WHO mengeluarkan sebarang garis panduan coronavirus dan COVID-19 telah merebak malahan di seluruh dunia. Sejak mula dilaporkan pada Disember 2019, sebanyak 3.4 juta kes melibatkan melebihi 200,000 kematian yang telah dilaporkan di seluruh dunia. Di Malaysia pula, sebanyak 4,530 kes telah dilaporkan dengan jumlah masa yang singkat bagi memutuskan rangkaian COVID-19. Oleh itu, setiap pasaraya, bekerja restoran, bekerja di hospital atau klinik kesihatan dan perlu sebagainya yang mewujudkan sistem baharu atau alat kawalan jauh bagi mengawal troli yang ditolak oleh para pengguna untuk membawa barang supaya tiada sentuhan yang berlaku pada pembenggang troli tersebut. Baiklah, kita teruskan lagi dengan penyataan masalah. Okey, kajian telah dijalankan di Pasaraya Aeon Melaka selama sebulan. Okey, menurut pihak atasan, di pasaraya tersebut mempunyai 1,250 buah troli. Okey, bukan tu saja. Kita orang dah telah buat kajian di salah satu troli. Okey, kita orang mendapatkan 37 orang, selama 37 orang dalam masa seminggu. So, andai kata dalam masa seminggu tu semua troli 37 orang. So, dia akan dapat dalam masa seminggu tu akan dapat kan 1,250 darat dengan 37 orang. So, akan dapat 46,250 orang. So, 46,000 tu jumlah yang terlalu ramai untuk dalam masa seminggu. Jadi, kita menggunakan projek baru kita orang, troli automatik ni, untuk meminimalkan COVID-19 melalui sentuhan. Selain itu, andai kata dalam masa seminggu boleh mencecah 46,250 orang, bagaimana pula kalau 4 minggu selama sebulan? So, ia akan menjadi kuantiti yang terlalu ramai yang menggunakan ataupun menyentuh troli tersebut. Kita teruskan lagi dengan Muhammad Hafizul. Objektif kajian kami adalah bagi mengurangkan penyebaran virus COVID-19 melalui sentuhan pada permukaan yang telah tercemar. Seperti yang semua sedia maklum, jangkitan penyakit boleh berlaku dari individu ke individu secara sentuhan fizikal. Sebagai contoh, sentuhan tangan. Skop produk tersebut kami menyasarkan untuk diletakkan di kawasan orang ramai seperti pasaraya dan minimarket. Baiklah, kita teruskan lagi dengan teori dan konsep. Okey, jenis-jenis bahan yang kita gunakan ialah of course troli. Yang kedua, kita akan guna tayar bersaiz 5 inci. Boleh je guna saiz lain, tapi kita orang guna 5 inci untuk permulaan lah. Lepas tu kita ada gunakan bateri 9V dan beberapa keping besi untuk welding apa macam nak lekatkan panel utama dia. So, kita akan terpaksa welding besi baru. Lepas tu kita akan guna Arduino dan barang-barang kecil lain seperti wire, skru. Okey. Perbandingan produk. Okey, perbandingan produk ni kami bandingkan dengan produk troli automatik di luar negara. Okey, apa yang kami dapati, produk kami dikawal menggunakan telefon pintar, manakala produk terdahulu dikawal menggunakan switch pada troli. Selain itu, produk kami juga menjimatkan tenaga, manakala produk yang terdahulu memerlukan banyak tenaga. Produk kami juga banyak ruang simpanan ataupun yang boleh dibawa, manakala produk terdahulu pula ruang simpanannya yang kecil, tidak boleh membawa banyak. Produk kami juga boleh membawa beban lebih daripada 30 kg
manakala produk yang terdahulu tidak boleh membawa beban sebanyak 30 gram. Dan bukan itu saja, akhir sekali, produk kami mudah diselenggara, manakala produk yang terdahulu sukar untuk diselenggara. Carta aliran. Pertama, permulaan. Seterusnya, mengumpul data atau masalah seperti membuat pemerhatian dan bertemu bual serta kami mengenal pasti masalah yang dihadapi di negara Malaysia. Ketiga, kami membuat cadangan tentang tajuk projek dan tajuk projek kami tidak diterima. Seterusnya, kami membuat pemilihan tajuk yang disetujui oleh penyelia. Keempat, kami mengkaji kaedah atau mesin sedia ada. Kelima, menghasilkan atau membincangkan tentang penyelesaian masalah. Keenam, menghasilkan beberapa reka bentuk konsep. Ketujuh, kami membuat pemilihan reka bentuk konsep. Akhir sekali, kami menghasilkan reka bentuk terperinci dan termat. Cartagan projek pertama. Bab pertama, pengenalan. Kami membuat kajian penyataan masalah. Setelah itu kami membuat objektif, skop, lakaran reka bentuk yang dipilih daripada minggu pertama hingga ke minggu ke-7. Seterusnya, bab kedua, kajian literature. Kami membuat kajian hingga minggu ke-8 hingga ke minggu ke-11. Bab ketiga, meteorologi. Kami membuat kajian dari minggu ke-11 hingga ke minggu ke-15. Projek kedua, bab keempat, kajian dapatan. Kami bermula membuat kajian daripada minggu kedua hingga ke minggu ke-11. Dan akhir sekali, bab kelima dengan perbincangan, sekumpulan dan cadangan. Kami membuat kajian daripada minggu ke-10 hingga ke minggu ke-14. Terdapat 3 reka bentuk. Yang pertama, reka bentuk A, panelnya berada di bawah. Manakala rajah B, panelnya berada di hadapan. Dan C, panelnya berada di belakang. Kumpulan kami memilih reka bentuk C kerana posisinya lebih memudahkan untuk pekerja untuk menukar bateri dan diselenggara. Akhir sekali, adanya panel kotak di belakang, ia dapat mengurangkan risiko kerosakan kerana pelanggaran. Baiklah, kita teruskan lagi. Ini adalah jadual di mana kita menganalisis ataupun mengkaji bahawa lakaran kita orang ni sesuai tak untuk dikeluarkan ataupun tak sesuai. Jadi pilihan lakaran kita orang adalah lakaran ketiga kerana lakaran ketiga ni memenuhi semua aspek yang kita mahu. Contohnya, proses pembuatan dia agak mudah, lepas tu dia mempunyai keselamatan, lepas tu ada ketahanan, kos pembuatan dia pun rendah, proses selenggara dia pun senang, lepas tu dia mempunyai kelajuan yang mencukupi. Jadi pilihan kita orang ialah lakaran ketiga. Baiklah, untuk produk air dan kebesaran produk, kami telah berjaya melaksanakan dengan jayanya. Okey, ini adalah video di mana kami telah berjaya membuat projek kami. Pertama, buka Bluetooth dan cari HC05 dan masuk password 1234. Selepas dah connect, buka apps dan connect dengan apps. Cari HC05 dan boleh digunakan. Okey, seperti yang kita nampak di video ni, sebenarnya senang je, terlalu mudah untuk kawal troli ni, tak susah pun. Dan kita tak perlu risau tentang dia akan bergerak secara sendiri kerana tiap kali kita orang dah cipta supaya dia ada brake di saat kita tidak menekan button pergerakan. Kalau kita lepas je button gerak ke depan, ke belakang, kiri, kanan, dia akan auto brake emergency. So kita tak perlu risaukan apa-apa. Dan cara nak menggunakan dia pun terlalu mudah.
sesuai digunakan oleh orang. Cadangan kami untuk membaharui lebih lagi pada projek kami ialah untuk membesarkan tayar dan kuasa pada motor supaya membawa beban lebih daripada yang kami tetapkan. Seterusnya, kami bercadang untuk menukar bateri yang boleh dicas kerana bateri yang digunakan sekarang ada jangka hayat tertentu. Kesimpulannya, kami mendapati bahawa mereka yang terlibat dalam aktiviti membeli barang di pasaraya ini kerana terdapat banyak sentuhan orang ramai di troli yang terdapat di setiap pasaraya. Kami dapati kontak rapat dari orang-orang ini boleh menyebabkan penyebaran wabak virus COVID-19 dengan lebih mudah. Oleh itu, inovasi reka bentuk yang dicadangkan oleh kumpulan kami mempertimbangkan teknologi antara manusia yang menggunakan bebas sentuhan dan boleh dikendalikan oleh telefon pintar. Selain itu, troli ini dapat mengurangkan penyebaran COVID-19 melalui hubungan. Penggunaan troli automatik ini dapat membuka minda peniaga lain untuk menggunakan sistem troli automatik ini kerana mempunyai banyak kelebihan seperti mengurangkan tenaga kerja, senang dibawa dan lain-lain. Akhirnya, projek ini dapat memberi manfaat kepada kedua-dua pihak dalam mengawal penyebaran penyakit COVID. Baiklah, itu sahaja pembentangan dari kami, Automatic Remote Control Trolley. Sekian, terima kasih.